Elizabeth Frizzell telah dilaporkan hilang pada Ogos 1984 ketika dia berusia 18 tahun. Setelah berminggu-minggu hilang, sepucuk surat tiba di rumah keluarga Elizabeth yang menyatakan bahawa Elizabeth telah bosan dengan kehidupan bersama keluarganya dan dia bertindak melarikan diri. Kisahnya bermula pada 28 Ogos 1984 ketika Joseph memanggil anaknya Elizabeth untuk membantunya memasang pintu di ruangan bawah tanah. Selesai memasang ensel pada pintu tersebut, Joseph lantas menutup pintu dan memaksa Elizabeth ke ruangan bawah tanah. Pada mulanya Elizabeth hanya dijadikan tawanan, namun setelah 2 tahun bapanya mulai merogol Elizabeth. Elizabeth disahkan hamil sebelum keguguran sewaktu usia kandungan mencecah 10 minggu. Bagaimanapun, pada 1988, remaja itu hamil lagi sehingga melahirkan anak perempuan bernama Christine. Joseph akan melawat anaknya setiap hari atau sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Elizabeth telah dikurung di bawah tanah selama 24 tahun dan telah melahirkan 7 orang anak. 3 daripada anak Elizabeth telah dibawa naik untuk tinggal bersama Joseph dan isterinya iaitu Rosemary manakala seorang lagi telah meninggal. Bagi mengelakkan syak daripada isterinya, Joseph menyatakan bahawa dia terjumpa bayi-bayi tersebut di semak samun atau di depan pintu rumah. Malah, terdapat nota daripada Elizabeth yang menyatakan dia tidak mampu untuk menjaga bayi-bayi tersebut. Pada 2008, anak pertama Elizabeth iaitu Christine telah jatuh sakit dan terpaksa dihantar ke hospital. Bagaimanapun, polis merasakan sesuatu yang pelik berlaku kerana tiada maklumat yang jelas mengenai ahli keluarga Christine. Polis mulai mencurigai Joseph dan membuka semula siasatan kehilangan Elizabeth Frizzell. Tanpa sebab yang diketahui, Joseph telah melepaskan Elizabeth dari kurungan bawah tanah pada 26 April 2008. Elizabeth kemudian terus ke hospital untuk melihat keadaan anaknya dan kaki tangan hospital terus menghubungi polis kerana mencurigai Elizabeth. Hal ini telah membongkarkan kejahatan Joseph. Gypsy Rose Blanchard, seorang remaja yang mengalami pelbagai masalah kesihatan seperti leukemia, limfoma, sawan, masalah pernafasan, penglihatan dan sebagainya sejak kecil. Gypsy Rose sentiasa berkursi roda sepanjang masa dan selalu ditemani ibunya Claudie Blanchard atau lebih dikenali sebagai Didi. Namun, pada 2015, Didi telah ditemui mati dengan kesan tikaman di rumahnya manakala Gypsy Rose pula hilang. Beberapa hari kemudian, Gypsy ditemui dan dia boleh berjalan seperti biasa. Hal ini telah membongkarkan bahawa Didi telah memanipulasikan orang ramai mengenai penyakit anaknya. Gypsy seringkali dipaksa ibunya supaya kelihatan sakit. Didi juga seringkali menipu mengenai usia sebenar Gypsy Rose bagi meraih simpati. Gypsy sering diugut dan dibotakkan oleh ibunya supaya kelihatan seperti penyakit kemoterapi. Sebenarnya beberapa orang doktor telah mengesyaki penipuan Didi kerana ujian mendapati Gypsy sihat seperti kanak-kanak yang lain. Namun, Didi tetap berkeras bahawa anaknya sakit dan perlu mendapatkan rawatan. Perasaan simpati orang ramai atas pembunuhan Didi telah beralih kepada Gypsy yang perlu hidup seakan-akan orang sakit selama bertahun-tahun. Gypsy dan teman lelakinya yang ditemui secara online telah merancang pembunuhan Didi. Sebelum berkahwin dengan Rosemary, Fred pernah berkahwin dengan seorang wanita berasal Scotland iaitu Catherine Bernard. Mereka dikurniakan 2 orang anak hasil pernikahan tersebut. Disebabkan mencurangi isterinya, Fred dan Catherine akhirnya bercerai. Dia juga sering melakukan kekerasan terhadap Catherine dan kedua anaknya. Fred dan Rosemary mempunyai 2 orang anak hasil pernikahan mereka. Fred juga membawa anak-anak dari pernikahannya dengan Catherine untuk tinggal di rumah mereka. Setelah itu, Fred telah dipenjara atas kes kecurian. Ketika Fred dipenjara, Rosemary telah membunuh salah seorang anak tirinya iaitu Charmaine.
Catherine yang berasa curiga telah menantangi rumah Rosemary dan dia juga telah dibunuh. Rosemary dan Fred banyak membunuh gadis-gadis muda yang mereka jadikan hamba seks terlebih dahulu. Para gadis itu diperdaya dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah dengan gaji yang lumayan. Mangsa mengalami serangan seksual, diperkosa kemudian dibunuh secara sadis. Bahkan, ada juga mangsa yang mukanya dibungkus dengan plastik dan ditanam hidup-hidup. Anne Mary West, salah seorang anak mereka, turut menjadi mangsa dari perbuatan keji tersebut.